Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya shoot ni tengah waktu petang. Hari ni adalah hari apa ya? Hari ni hari Selasa. Selasa kot. Tak ingat lah sebab lama sangat duduk kat rumah kan. Okey, jadi untuk hari ni kita akan buat sedikit aktiviti untuk mengalihkan anak pokok, iaitu anak pokok lidah buaya. Dan saya dibantu oleh Sarifah Dia. Okey ya, jom ya, jom. Okey guys, inilah anak pokok pula. Inilah lidah buaya yang kita akan alihkan anak pokok dia. Ni induk dia. Ni anak pokok dia. Nampak kan anak pokok dia? Satu, ada dua. Okey, jadi ya, sini ya. Okey, sambil-sambil tu ya boleh belajar lah. Ini induk pokok lidah buaya. Yang ni anak pokok dia. Jadi anak pokok ni nanti kita akan alihkan. Projek kali ini kita akan gunakan apa nama ni? Polybag lah. Polybag ni bersaiz sedikit kecil lah. Nampak kecil je polybag ni. Okey. Jadi polybag ni nanti kita akan isi dengan tanah kompos, sedikit abu dan juga tanah yang saya beli daripada nursery. Lepas tu cebisan-cebisan daun. Okey, kita akan isi ke dalam ni dan tak melengahkan masa, jom kita buat. Ini adalah ruangan tanah kompos yang saya buat. Tanah kompos ni selalu saya tambah-tambah ni lah. Tanah kompos ni pun saya ada share pasal macam mana nak buat kompos di rumah dengan mudah. Korang boleh dapatkan link tu, mungkin saya letak di atas atau di sebelah sini ke. Jadi korang boleh tengok lah. Okay, jadi untuk hari ni disebabkan glove tak ada, terpaksa lah pakai plastik ni. Plastik ni, dan kita tadi saya pasang ada dua anak pokok aloe vera tu. Jadi aloe vera tu pun lidah buaya. Jadi kita akan buat dua. Satu untuk ia punya, tunjuk ya, ia punya. Dan satu lagi untuk saya punya lah. Okey, yang pertama ni kita akan masukkan tanah kompos dulu. Tanah kompos ni dah separa jadilah kalau ikutkan Okey, nanti saya akan dekatkan untuk korang nampak visual dia dengan lebih dekat lah. Jadi kalau terbaik sebenarnya tanah kompos ni kita tapis je. Tapis je baru dapat betul-betul yang cun punya tanah kompos lah. Ini untuk ia punya pula. Saya dekatkan sikit. Mungkin akan nampak pergerakan, nampak muka ia. Nampak pergerakan tangan saya lah. Okey. Ini tanah kompos ni kita ambil bawah sikit. Alright, kita masukkan dalam tanah. Ke dalam polybag. Polybag kita tadi. Kita ambil yang betul-betul dah relai ataupun dah hancur. Okey, ada separuh tanah kompos ni. Okey. Alright, saya akan dekatkan untuk korang nampak macam mana keadaan tanah kompos ya. Okey, inilah keadaan dia. Ni separuh tanah kompos yang telah dimasukkan dalam polybag. Okey ya, ia boleh alihkan tanah kompos tu. Polybag tu. Alihkan dia ke tepi. Okey, ini tanah kompos saya nak tunjuk lah. Ni tanah kompos yang saya nak tunjuk. Dia dah cukup. Dah kita boleh guna dia lah. Kalau ikutkan, dah boleh guna, dia dah separuh masak dan dah boleh digunakan untuk penyediaan tanaman kita Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, kita akan masukkan sedikit cebisan daun. Tak kisahlah daun tu daun kering ke daun yang dah kering ataupun daun masih muda lagi lah. Tapi yang terbaik adalah daun kering campur dengan daun muda. Okey, yang macam ni ada hijau sikit. Okey ya, kita buat sini ya. Okay, kita masuk lagi. Kita ambil yang gelap-gelap sikit. Masuk ni. Kita cebis-cebiskan. Okay, bila kita dah cebis-cebis, kita masuk dalam ni. Just nak letak macam bagi ruang ataupun nak longgarkan tanah lah. Jadi aliran air tu je boleh turun dengan cantik nanti. Selain daripada kita masukkan hanya tanah kompos dan juga tanah yang akan saya masukkan, satu lagi ada tanah campuran yang saya beli daripada nursery. Dia pegang sini ya, abang nak masukkan tanah ni. Duduk letak ke bawah. Sikit. Alright. Okey. Ini dah siap letak tepi. Satu lagi. Ya, okey. Alright. Kemudian kita akan campur dengan kapur ataupun tak ada kapur, kita guna abu. Okay, hari ini kita guna abu kayu yang kita buat dekat kebun lokal.
Okey, ni abu kayu je yang saya dah alihkan. Saya dah alihkan, dah asingkan kot. Dah asingkan lah. Ada bercampur sikit dengan batu. Jadi kita nak abu kayu saja. Okey, abu kayu ni kita akan masukkan dalam kita punya poly bag. Okey, ambil poly bag ya. Abu kayu dia bagus untuk menaturalkan tanah. Okey. Gaul sikit. Oh, tak nampak Alright. Okey. Belakang sikit ya. Orang tak nampak ya. Belakang sikit ya. Belakang sikit ya. Okey, bagi orang nampak sikit. Okey, sorry tadi tak nampak kan. Okey, abu kayu ni yang mana batu tu saya asing-asingkan. Saya nakkan abu saja. Masukkan sikit abu-abu dia. Masukkan sikit kat sini. Okey, sebab ada batu sikit tak apa. Kita boleh alih. Okey, abu kayu ni dia macam mana yang saya kata tadi, kenapa saya letak abu kayu dalam tanah penyediaan kita punya sebelum kita letak anak pokok aloe vera ni, sebab abu kayu ni dia nak menaturalkan tanah kompos yang kita guna tadi. Kadang-kadang tanah kompos ni dia asid dia kuat. Dia tinggi asid lah. Betul lah. Dia tinggi asid. Sebab dia campuran tinja. Kadang kalau kita guna tanah kompos daripada dapur, lagi ada banyak tinggi asid sebab macam-macam makanan kita masukkan dalam tu kan. Okey, kita dah masukkan. Kemudian kita akan penuhkan dengan tanah nursery lagi sekali sehingga nampak permukaan tanah tu bila kita berdiri, bila kita berdiri macam ni kita boleh nampak permukaan tanah tu. Okey, jom masukkan sampai ya. Okey, itu sama. Habiskan. Kita habiskan dia. Ya, dah habis. Okey, sekarang ni lepas kita dah siapkan tanah ni, kita dah siapkan, tak nampak Okey, bila kita dah siapkan sediaan tanah ni, simple saja. Kita akan basahkan dia dengan air. Okey, jom kita ambil spray air. Ni ada keadaan tanah yang telah pun kita sediakan. Okey, spray pun dah sampai. Okey, jap Abang tolong jap. Okey kita spray. Woohoo. Wait. Okey, ya diri. Kalau ya diri senang mudah sikit kot. Okey, dekat sikit dah. Alright. Spray kedua-duanya. Okey, spray sebelah pula. Okey, yang pertama ni kita nak lembapkan tanah dulu. Dan kita nak tengok aliran air dia sampai ke bawah atau tidak. Itu yang penting lah. Kemudian selepas kita dah spray ni, nanti kita akan spray juga dekat anak pokok ni dulu. Kita bagi dia basah dulu untuk mudahkan sebarang pergerakan tanah. Nanti kita nak ambil anak pokok ni kan, kita akan gerak-gerakkan tanah tu. Jadi nak mudahkan, kita lembapkan tanah sekitar ni dengan air. Okey, sikit lagi tambah lagi. Alright. Kalau saya kan, saya suka nampak air tu keluar. Kalau saya suka letak air, nampak air tu, nampak ada air keluar, baru saya puas hati. Maknanya aliran air tu cantik lah. Dia keluar kan. Okey, cun. Kita nak, sebenarnya bila aliran air ni terganggu ataupun dia bertakung dalam polybag ni, dalam pasu ke kan, dia akan merosakkan akar pokok tuan-tuan dan puan. Tak kisahlah pokok tu besar ke pokok tu kecil kan, kalau bertakung air dekat bahagian akar, maknanya akar tak boleh bekerja lagi lah. Dia akan perlahan-lahan akan rosak. Dan satu pokok akan rosak bila akar dia rosak. Betul tak ya? Macam mana ya tahu? Okey ya, sekarang ni dia sedang melembapkan tanah di area anak pokok tu untuk memudahkan kita nak gerakkan anak pokok tu. Lebihkan dekat tanah ni ya. Alright, pandai ya. Okey, yang ni pun sama. Tepi ni sikit. Alright. Banyak-banyak pun tak apa. Janji nanti tanah je lembut, kita mudah nak gerakkan anak pokok yang ni. Ni induk dia. Kita jangan kacau, induk dia okey, kita ambil anak dia saja. Okey, anak pokok yang ni kita akan keluarkan dia.
Kau nampak tak? Nampak ke? Nampak kat sikit lah. Alright. Okay, anak pokok ini kita akan congkil dia. Congkil dia keluar. Congkil apa peralatan korang yang ada, congkil lah. Saya suka gunakan besi yang panjang ni. Besi ni pun besi terpakai, bukannya peralatan khas pun. Bukan peralatan khas berkebun lah. Dan satu lagi pengait 3 cakar ni kan. Okay. Jadi yang penting semasa, saya rasa macam tak apa nampak, saya dekatkan lagi kita akan alihkan anak pokok yang ni. Yang ni satu, yang ni dua, dengan berhati-hati. Sebab kita tahu pokok ni masih ada akar, mungkin ada akar yang masih kuat lagi di antara yang induk dengan yang anak pokok ni lah. Okay, jadi kita akan hati-hati keluarkan dia. Cabut dah anak pokok ni pelan. Alright, kita dapat satu anak pokok lidah buaya. Okay, Naya pegang ya. Okay, satu lagi anak pokok kita keluarkan. Tarik sikit. Ya. Terkena muka pula. Alright, okay. Dengan akar-akar saya kita dapat. Okay, anak pokok ini ada akar dia kan. Okay, kita basahkan akar je lah. Basahkan akar dia, jangan bagi dia terkejut. Okay, penting untuk korang tahu, sebarang aktiviti ataupun kerja-kerja mengalihkan pokok, menyiram, sesuai dia buat waktu matahari telah pun terbenam. Macam sekarang ni matahari dah tak ada dah. Okay, sesuai sangat lah. Okay, ya. Jom, kita nak tanam anak pokok ni dekat polybag ya. Bukan ni ya? Jom. Tanah tadi kita dah buat lubang sikit. Lubang. Biar nanti senang kita nak masukkan anak pokok lidah buaya ni. Tanah macam lebih lah, kita masuk ni sikit. Alright, kita buat lubang sikit. Okay. Siapa geli-geli, tak payah berkebun. Kalau berkebun ni dia kena ni sikit. Dia kena kotor-kotor sikit tangan lah. Okey, ni pokok ni. Okey. Ini pokok yang saya dah buang sikit bunga lah. Dia punya daunnya tak apa-apa nak cun lah. Contohnya macam ni kan, ada daun yang hitam-hitam ni kita buang. Buang je. Jangan takut-takut, buang juga yang ni. Okey, yang inilah kita nak akan tanam nanti. Okey, kita akan masukkan yang pertama ni kat sini. Kita dalam sikit, dia punya tu panjang. Alright. Dalam lagi. Okey. Nanti kita akan tambah tanah dekat atas ni. Okey, ni satu. Satu lagi kita akan masukkan dekat satu lagi polybag. Yang punya yang mana? Yang ni ke yang ni? Ni. Oh, ni yang punya. Ambil kan yang tu. Dan ni. Alright. Atas sini nanti kita akan letakkan dengan rumput yang kering. Rumput kering ni letak, bagi penuhkan dia. Rumput kering ni bagus, berfungsi sebagai sungkup. Dia akan pegang air untuk pokok kita lah. Alright. Okay, satu lagi. Jatuh pula. Okay, kita penuhkan dengan rumput-rumput yang kering. Ya, angkat ya punya ya. Angkat ya, tunjuk dekat kamera, tunjuk kamera. Ni ya punya. Ni ya punya kan, ya punya. Ni ya punya lah. Berat tak? Okey, tuan-tuan dan puan, beginilah keadaan bila kita dah masukkan rumput kering kat atas ni. Jangan risau, rumput kering ni dia akan terlerai dan menjadi baja kepada kita punya pokok lidah buaya. Okey, buat macam ni lah. Tak boleh. Tak boleh pula. Okay guys, begitulah lebih kurang cara-cara untuk kita nak alihkan anak pokok lidah buaya kepada satu lagi medium yang baru. Okey, jadi mudah saja kita nak kena pasti anak pokok, dan anak pokok lidah buaya ni mudah saja. Dan sebenarnya selain daripada buat cara macam ni, dia juga boleh dibiarkan melalui keratan batang dia. Ambil dia punya kerat batang tadi tu, cucuk je kat tanah. Hiduplah dia insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, sehingga ke saat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.